Fokus dari Sabah memperincikan pembukaan cawangan terbaru Klinik Sahabat Kendalian Koop Sahabat di ibu negeri itu. Terus saja bersama Anisia Dawles. Ya, Syahir. Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad KUB Sahabat di bawah kendalian anak syarikat Sahabat Ikhtiar Healthcare Sdn Berhad SIHSB melebarkan sayap dengan membuka cawangan ketiga jenama Klinik Sahabat di Kota Kinabalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, pembukaan Klinik Sahabat di Sabah merupakan pelaburan pertama di negeri ini setelah mengambil kira sambutan menggalakkan dari pembukaan cawangan di Lembah Kelang dan Selangor. Klinik ini satunya dimiliki melalui konsep koperasi dan di Sabah Koperasi Sahabat mempunyai keanggotaan sehingga 78,000 dan itu memerlukan satu potensi perkhidmatan klinik pada pandangan saya lah, dan koperasi itu sendiri boleh menyediakan perkhidmatan kepada anggota-anggota koperasi, dan hari ini syukur dengan sudah satu klinik dibuka, dengan mudah-mudahan dengan wawasan berterusan koperasi ini akan dibuka lagi di negeri dan daerah-daerah. Datuk Iwan ditemui media selepas merasmikan Klinik Sahabat Cawangan Sabah di Kota Kinabalu. Katanya Koop Sahabat merupakan koperasi pertama yang menerajui perkhidmatan kesihatan melalui pembukaan Klinik Sahabat setelah melihat peluang yang baik bagi mengembangkan bidang perniagaannya untuk manfaat kepada lebih 450,000 anggotanya di seluruh negara. Dalam majlis ini, Datuk Iwan menyerahkan cek curah pembiayaan tabung modal pusingan SKM bernilai RM7.34 juta daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia kepada Koop Sahabat yang akan digunakan bagi projek pembangunan hartanah di Bukit Bandaraya Shah Alam, Selangor. Sebagai rekod, Koop Sahabat adalah sebuah koperasi perkhidmatan yang ditubuhkan pada 30 Ogos 2012 di bawah Akta Koperasi 1993 dengan keanggotaan kini melebihi 450,000 di seluruh Malaysia yang terdiri daripada usahawan wanita B40. Koop Sahabat juga disenaraikan sebagai koperasi ke-7 terbaik Malaysia oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia pada tahun 2022. Kampus Institut Keusahawanan Negara Berhad INSKEN Cawangan Sabah diminta mengkaji kesesuaian permintaan bidang keusahawanan di negeri ini memandangkan isu yang dihadapi usahawan di Sabah dan Sarawak berbeza dengan isu di Semenanjung, antaranya isu geografi, pasaran pembiayaan dan isu perkhidmatan. Akan memberi ruang kepada usahawan-usahawan di Malaysia Timur, di Sabah dan Sarawak untuk menyertai program-program latihan pembangunan kapasiti usahawan yang dianjurkan dan disediakan. Apa yang ditawarkan oleh INSKEN kepada usahawan yang diadakan selama ini akan diteruskan di kampus ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Iwan Benedict menyatakan demikian dalam sidang media selepas majlis perasmian INSKEN Cawangan Sabah di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Iwan, sepanjang tahun lalu INSKEN berjaya melatih 21,385 usahawan di seluruh negara sekaligus melepasi sasaran 13,390 usahawan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif INSKEN Muhammad Firdaus Azharuddin dalam sidang media sama memberitahu untuk tahun ini INSKEN Cawangan Sabah akan melatih 800 usahawan menerusi 28 program. Bagi pembangunan keusahawanan di negeri Sabah, kami memilih untuk berkolaborasi dengan agensi-agensi yang sememangnya ada di negeri Sabah. Sebagai contohnya, kolaborasi kami dengan Amanah Ikhtiar Malaysia untuk melatih para sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia. Bagi bulan Jun sahaja, kita ada 6 program dengan Amanah Ikhtiar Malaysia. Program bimbingan pemilik kios, program bimbingan pemilik kedai runcit, khusus asas pembangunan produk dan khusus urus tunai. Ini adalah kolaborasi kami dengan Amanah Ikhtiar, dan juga kami berkolaborasi dengan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Sabah.
Penganjuran program Karnival Seni dan Muzik 2023 merupakan platform bagi mengangkat martabat seni dan budaya yang terdapat di daerah Tawau yang terkenal dengan pelbagai ras dan etnik keturunan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, karnival itu juga merupakan wadah bagi penggiat seni untuk terus berkarya dan bergerak aktif dalam program pentas. Menurut Datuk Nizam, karnival seumpama membuka peluang kepada peniaga kecil dan penjajah untuk menjana pendapatan. Persatuan ini coba untuk menyerlahkan kembali persatuan-persatuan atau kumpulan-kumpulan pemuzik yang ada di Tawau ini untuk kembali bergiat aktif dalam kesenian dan muzik, khususnya di Perbandaran Tawau. Jadi ini adalah satu usaha yang baik. Datuk Nizam ditemui pemberita selepas merasmikan karnival tersebut di Padang Perbandaran Tawau, anjuran Persatuan Seni dan Muzik Tawau. Dalam pada itu, beliau berharap agar program seumpama ini diteruskan pada masa hadapan dan ia menjadi acara tahunan yang bukan sahaja memberi manfaat kepada penggiat seni, bahkan juga kepada warga Tawau secara keseluruhannya. Program yang berlangsung selama 4 hari ini menyediakan pelbagai aktiviti menarik seperti pameran dan jualan, persembahan tarian kebudayaan, pertandingan nyanyian dan persembahan artis-artis tempatan. Pasangan Adriel Atik Davis dan Nazrik Hanafi Matali muncul juara kategori lelaki semi-pro kejohanan badminton Piala Mayor ke-3 2023 yang berlangsung di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu. Manakala pasangan Fiona Pisus dan Percy Asun memenangi kategori bergu wanita novis, sementara kategori lelaki novis dimenangi pasangan Muhammad Masadaskar dan Ramadan Shah Tangkis. Bagi kategori wanita novis gabungan 80 tahun dimenangi pasangan Lania Fulo dan Siti Maini Abdul Hamid, manakala bagi kategori veteran lelaki novis gabungan 90 tahun dimenangi Zalidollah dan Muhammad Saiful Azian Atin. Hadiah kepada para pemenang disampaikan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nurliza Awang Alip. Ketika ditemui pemberita, Datuk Nurliza memberitahu kejohanan ini merupakan usaha di BKK melahirkan warga bandaraya yang sihat dan aktif dalam sukan. Tujuan utama seperti yang kita tengok, salah satu misi dan visi di BKK adalah untuk melahirkan KK yang sejahtera. Kita selalu war-warkan bahawa sejahtera bukan saja dari segi pembangunan fizikal tapi juga pembangunan insania. Katanya di BKK akan berbincang dengan pihak berkaitan bagi memperkasa kejohanan tersebut. Baik, setakat ini perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara kita, terus bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi. Terima kasih, Anne.